KPM. Wah, cantiknya bandar ni. Moden betul. Kenapa pula di tengah-tengah bandar ni ada rumah kampung? Cikgu. Ya, cik. Kenapa, Rina? Saya ada persoalan lah, cikgu. Ni saya muskil. Bandar ni cantik dan moden. Ya. Tetapi kenapa di tengah-tengah bandar masih lagi ada rumah kampung? Rina, saya orang kampung. Wakil orang kampung di sini akan pastikan kampung kami tak ditelan arus kemodenan. Bak kata pepatah, tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain, Rina. Itu yang kita akan bincangkan sebentar lagi, Rina. Okey. Terus menjadi platform dalam menyampaikan ilmu pengetahuan bermanfaat dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Ini dia Didik TV KPM menemui anda kembali. Assalamualaikum pada semua penonton setia kami, khususnya murid-murid yang sedang menantikan apakah topik pembelajaran kita pada hari ini. Nampaknya semua dah bersedia untuk kita mulakan kelas ya. Tak apa, bawa bertenang, bersabar dulu. Seperti biasa, saya nak ingatkan kepada semua, termasuklah ibu bapa yang menonton bersama dengan anak-anak ketika ini, untuk terus kita menjalankan tanggungjawab kita mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dan juga adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter jika anda berhadapan dengan mana-mana individu di tempat terbuka ataupun di tempat awam. Baiklah, kalau diikutkan tadi, mungkin ada dalam kalangan murid-murid yang dah pun mendapat bayangan apa sebenarnya yang kita nak belajar hari ini. Jadi, untuk topik hari ini, kita akan bersama dengan, ini dia, saya nak perkenalkan Cikgu TS Muhammad Zaki Said, Guru Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, jauh dari utara tu. Apa khabar cikgu? Ya, baik. Alhamdulillah, Rina. Dan yang pastinya hari ini semua murid-murid dah tak sabar nak mengikuti kelas kita ya cikgu. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak jemput cikgu untuk kita amalkan SOP walaupun kita berada di studio. Kita nak pastikan kita masih lagi menjaga SOP kita dengan melakukan penjarakan sosial 1 meter dan juga mensanitasi tangan. Cikgu, ya. Rasanya kalau berdua di studio ni memang seronok untuk belajar. Ya, tapi betul. Lebih meriah dengan kehadiran murid-murid, betul tak? Ya, betul. Terbaik. Kabarnya murid-murid cikgu pun dah bersedia secara dalam talian. Ini dia, saya nak perkenalkan adik-adik kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Mark. Boleh lambai sikit semua. Okey, kita nak berkenalan dengan adik Fatin. Hai adik Fatin, sila kenalkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Khairunisa binti Malik dari SMK Saint Mark Batu. Okey, Saint Mark Batuworth ya. Yang kedua kita bersama dengan adik Chu In Zi. Hai adik, kenalkan diri. Hai. Salam sejahtera. Nama saya Chu Hin Ji dari Sekolah SMK Saint Mark Batuworth, Pulau Pinang. Dan yang ketiga kita ada adik Anati. Apa khabar adik? Salam sejahtera, nama saya Anati binti Ismail dari SMK Saint Mark Batuworth, Pulau Pinang. Okey, yang seterusnya kita ada adik Tan Yan Kai. Silakan kenalkan diri. Salam sejahtera, nama saya Tan Yan Kai dari SMK Saint Mark Batuworth, Pulau Pinang. Okey, terima kasih adik Tan. Yang seterusnya kita ada adik Ong Rushi. Hai. Salam sejahtera, nama saya Ong Roshi dari Sekolah SMK Saint Mark Batuworth, Pulau Pinang. Okey, dan yang terakhir kita ada adik Nur Fatia. Apa khabar adik Fatia? Tak dengar lah. Mungkin adik tak buka mic tu. Kita kenalkan diri sekali lagi. Okey.
Salam sejahtera. Nama saya Nur Fatia Diana daripada SMK Semak. Okey, terima kasih adik Fatia. Kita dah berkenalan dengan murid-murid kita yang pastinya dah tak sabar nak belajar. Hari ini fokus kita adalah mata pelajaran geografi. Betul Ya, cikgu? betul. Apakah topik yang kita nak sampaikan? Okey, tajuk hari ini saya akan bincangkan adalah berkaitan dengan tingkatan 4 iaitu bab 15 iaitu berkaitan dengan urbanisasi. Saya nak minta murid-murid bersedia dengan buku teks muka surat 198 Rina ya. Okey, 198 adik-adik. Ya. Boleh dah bersedia sekarang? Okey, sebagai permulaan mungkin cikgu boleh terangkan dulu tentang konsep urbanisasi ni cikgu. Okey, baik murid-murid. Sebelum tu kita nak lihat dari segi pengenalan tentang konsep. Apa dimaksudkan dengan konsep urbanisasi ataupun dalam bahasa mudah Rina, pembandaran. Saya nak tanya murid-murid dulu Rina. Boleh cikgu. Apa yang ada di dalam minda kamu bila saya cakap tentang urbanisasi? Ada nak jawab tak? Ada sesiapa nak jawab boleh angkat tangan. Silakan adik Anati. Nati, silakan. Banyak bangunan pencakar langit. Ya, banyak bangunan pencakar langit. langit. Wow. Okey, ada lagi nak jawab? Ada lagi nak cuba? Adik-adik? Ya, Okey, Fatia. silakan. Bangunan yang padat. Yes, bangunan yang padat. Okey, itu serba sedikit gambaran berkaitan dengan urban. Okey, urbanisasi ataupun bahasa mudah perbandaran. Iaitu melibatkan perubahan kat sini ya, perubahan. Proses perubahan. Sesuatu kawasan tersebut berubah menjadi bandar daripada kampung menjadi bandar. Macam ni ya. Iaitu dari segi kampung dan berubah menjadi pekan dan akhir sekali menjadi bandar. Bandar yang lebih besar dan kompleks. Bermaksud kawasan tersebut ada fungsi dia, fungsi bandar tersebut kepada masyarakat. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok dari segi bilangan penduduk di bandar. Okey. Pada tahun 2010 kita penduduk di bandar adalah lebih kurang 19.4 juta orang di Malaysia. Dan pada tahun 2020 dijangkakan akan meningkat 25 juta orang akan tinggal di bandar. Okey, agak-agak berapa bilangan penduduk negara kita pada tahun 2021? Ada murid-murid tahu ke? Ada sesiapa nak teka adik-adik? Ya, silakan. Ya, Chu. Adik Chu. 32.8 juta orang. Ya, Wow. 32.8 juta orang. Okey, so bermaksud lebih daripada 50% pada tahun 2020, maksudnya tahun 2021 dan seterusnya akan meningkat. Lebih ramai migrasi, lebih ramai orang kampung akan berpindah ke bandar untuk bekerja, untuk menikmati peluang pekerjaan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat jumlah penduduk bertambah akan menyebabkan perebakan bandar. Okey, satu perkataan dipanggil sini adalah perebakan ataupun dalam bahasa yang lama adalah panggil konubasi. Okey, mungkin ada pelajar yang tahu ke berkaitan dengan perebakan? Siapa yang tahu tu? Perebakan. Silakan. Anati. Lepas tu kita ramai yang tahu cikgu. Cikgu nak pilih siapa? Rushi kot. Rushi boleh Rushi? Silakan Rushi. Rushi. Perebakan. Berkembang. Okey. Tersebar. Maksudnya virus COVID-19 tersebar. Tapi dalam konteks urbanisasi berlakunya perebakan. Maksudnya merebak, maksudnya berkembang. Maksudnya terdapat berlakunya gabungan antara bandar-bandar lain menyebabkan dia terbentuknya Kuala Lumpur. So seterusnya saya akan bincangkan berkaitan dengan Kuala Lumpur, bagaimana Kuala Lumpur boleh berkembang. Okey, begitu juga dengan Johor Bahru, kemudian Kuching, kemudian Kota Kinabalu, Istanbul Turki dan juga Beijing China. Okey, untuk tajuk ni kita akan bincang berkaitan dengan Kuala Lumpur. Case study berkaitan dengan Kuala Lumpur. Kita lihat di sini ya bagaimana Kuala Lumpur pada tahun 1921, sebelum 1921 kecil je. Okey, bermaksud kawasan ini sebenarnya berasal daripada kawasan Pelombongan. Kemudian berkembang, bergabung dengan bandar-bandar kecil membentuk Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, pada asalnya Kuala Lumpur ni merupakan ibu negeri Selangor. Tapi pada tahun 1957, so Kuala Lumpur telah menjadi ibu negara Malaysia. Okey, oleh yang demikian ini menyebabkan perkembangan bandar tersebut kian lama makin berkembang. Ini antara faktornya iaitu melibatkan saiz kawasan. Proses perkembangan sebuah bandar dari segi saiz kawasan berubah daripada kecil kepada besar. Kita lihat di segi keluasan pada tahun 1885.
Okey, saiz bandar Kuala Lumpur adalah 1.3 km persegi. Kemudian seterusnya pada tahun 2018 saiz berkembang kepada 244 km persegi. Okey. Perkembangan disebabkan oleh faktor fungsi ibu negara Malaysia. Okey, maksudnya dari segi kepenggunaan bandar tersebut kepada masyarakat juga kepada negeri-negeri lain di negara kita Malaysia lah. Okey, ini perbezaan antara Kampung Baru Kuala Lumpur pada tahun 1980 dan 2019 telah berubah daripada rumah dibina di atas rumah dan sekarang rumah dibina atas rumah. Maksudnya rumah dibina dalam bentuk rumah pangsa ataupun pangsa puri ya. Ya. Okey, seterusnya Rina, saya nak masuk tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Boleh kita teruskan ke? Apa kata kalau kita dengarkan dulu pandangan daripada murid-murid Okey, baik. berkenaan dengan topik ini. Jom kita saksikan. Tahukah kawan-kawan, sebuah pekan kecil seperti kampung dan pekan boleh berkembang menjadi sebuah bandar? Ya, bergantung kepada jumlah penduduk, tahap kemajuan dan perubatan fungsi bandar tersebut. Lihatlah pekan-pekan di sekitar anda dahulu dan sekarang. Bandar berkembang membentuk bandaraya dan seterusnya menjadi bandar metropolis. Metropolis adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang seperti Kuala Lumpur, New York, Tokyo, Jakarta dan lain-lain bandaraya terkenal dunia. Di negara maju seperti di Jepun, Jerman dan Amerika Syarikat, proses pembangunan ekonominya berasaskan daripada industri perkilangan dan perkhidmatan. Dan negara membangun seperti di Afrika dan India tertumpu kepada pembangunan fizikal seperti bekalan air, elektrik, sekolah, hospital dan telekomunikasi. Itu dia tadi pandangan murid-murid berkenaan dengan topik kita pada hari ini, urbanisasi. Tadi cikgu dah sentuh nak teruskan pembelajaran kita menyentuh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Cikgu, kalau kita berehat sekejap boleh? Boleh. Murid-murid yang mana berada secara atas talian itu, kita nak berehat dulu ya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini untuk kita ikuti kelas kita dalam Teras Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Teras Didik TV KPM. Pastinya ketika ini untuk 1 jam ini pembelajaran dalam mata pelajaran geografi dengan topiknya urbanisasi. Okey cikgu, kita nak teruskan kelas kita. Boleh. Mungkin slot ini cikgu boleh berkongsi dengan murid-murid berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Okey, baik Rina dan murid-murid di rumah. Saya akan bincangkan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi atau faktor apa yang menyebabkan berlaku pembandaran. Okey, yang pertama saya nak lihat di segi 3 faktor penting dekat sini. Iaitu pertama adalah pelombongan. Pelombongan, peluang pekerjaan, kedudukan strategik, pelbagai perkhidmatan dan keindahan alam semula jadi. So agak-agak murid-murid di sini apa dia punya isi penting yang berkaitan dengan elemen ini. Siapa nak jawab adik-adik? Ya, Cu. Silakan, Cu. Adik Cu. Ekonomi. Ya, ini adalah berkaitan dengan ekonomi. Okey, yang kedua kita akan bincangkan berkaitan dengan kemudahan infrastruktur, sistem pengangkutan dan juga pendidikan. Apa domain yang berkaitan dengan elemen ini? Ada jawapan? Yang Kai. Silakan Yang Kai. Sosial. Ya, sosial.
Dan akhir sekali berkaitan dengan teknologi maklumat, zon perdagangan bebas dan juga bandar satelit. So apa elemen yang berkaitan dengan ni? Tajuk ni. Yes, Anati. Governance. Ya, ini adalah faktor governance, dasar kerajaan. Okey. So kita akan masuk setiap elemen ni satu persatu supaya kita lebih faham, okey? Okey. Okey, kita masuk bahagian elemen ekonomi, iaitu berkaitan dengan kegiatan pelombongan. Seperti yang saya terangkan sebelum tadi berkaitan dengan Kuala Lumpur, berkembang disebabkan oleh aktiviti pelombongan bijih timah sebenarnya. Ini antara kawasan-kawasan yang berlakunya pelombongan bijih timah. Contohnya Seremban Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Ipoh dan juga Taiping Perak. Okey. Kemudian faktor dari segi pelombongan petroleum dan gas asli menyebabkan terbentuknya bandar. Antaranya ialah iaitu Bintulu dan Miri di Sarawak. Kemudian di Kertih Terengganu. Kemudian akhir sekali adalah di Orinoco Belt di Venezuela yang kaya dengan petroleum. Okey, elemen yang kedua adalah disebabkan oleh peluang pekerjaan. Okey, seperti yang saya cakap tadi, ramai penduduk daripada kampung berpindah ke bandar kerana peluang pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagainya. So, ramailah penduduk migrasi masuk ke kawasan bandar, contohnya ke Kuala Lumpur. Okey, Rina dari mana? Saya? Ya. Saya pun berasal dari Pulau Pinang. Ya, dari kampung ke dari bandar? Kalau ikutkan asalnya dari kampung lah, Cikgu. Ya. Dari kemudian kampung tempat berpindah tu sekarang ke? Dah menjadi bandar. Ya, berpindah ke bandar disebabkan oleh peluang pekerjaan. Okey. Contohnya adalah dari segi sektor perindustrian, sektor perkhidmatan. Macam Rina tadi adalah sektor perkhidmatan. Okey. Mengacarakan siaran TV. Itu adalah dari segi sektor perkhidmatan. Okey, seterusnya adalah di Perai dan Mak Manding Pulau Pinang. Saya ingat orang Pulau Pinang, orang Batuas ni, murid-murid daripada Batuas tahu kot. Perai dan Mak Manding Pulau Pinang. Kemudian Ho Chi Minh, Anata dan Long Bin di Vietnam. Okey. Kemudian Sao Paulo dan Santos di Brazil. Okey. Dan Seoul, Korea Selatan. Ada juga antara rakyat Malaysia yang bermigrasi ke Korea Selatan untuk bekerja. Okey, sebabkan oleh untuk meningkatkan taraf hidup, untuk mendapat pendapatan yang lumayan. Okey. Okey. Seterusnya dari segi kedudukan yang strategik. Seperti yang kita tahu, Semenanjung Malaysia ni dia terletak di antara jalan timur dan jalan barat. Ini menyebabkan kawasan atau negara kita ni berpotensi untuk dijadikan pelabuhan. Okey. Pelabuhan dan juga perniagaan. Antara contoh pelabuhan adalah Pelabuhan Kelang lah, Selangor yang sangat sibuk, antara yang tersibuk di dalam negara kita. Kemudian Pelabuhan Pasir Gudang di Johor, Pelabuhan Tanjung Pelepas juga di Johor. Kemudian Pelabuhan Singapura dan akhir sekali adalah Pelabuhan Hong Kong. Okey, Pelabuhan Hong Kong ni antara pelabuhan yang tersibuk di kawasan rantau Asia Tenggara sebab mengendalikan pelbagai jenis perdagangan dan juga melibatkan pelabuhan dan sebagainya. Walaupun Hong Kong ni kecil tapi merupakan sebuah pelabuhan yang sangat sibuk. Aktiviti perdagangannya hebat ya, Cikgu? Sebab dia antara rantau Asia Tenggara dengan rantau Timur. Okey, seterusnya adalah di segi pelbagai jenis perkhidmatan. Okey, fungsi bandar tersebut. Kenapa orang nak pergi ke bandar? Mungkin untuk dapatkan nak pergi ke bank, nak pergi dapatkan insurans, nak pergi dapatkan perkhidmatan kerajaan. Okey. Okey, iaitu pelbagai jenis perkhidmatan penduduk lah kepada penduduk. Contohnya di Georgetown. Okey, orang nak pergi Georgetown, nak pergi ke Komtar. Sebab di Komtar tu ada pusat perkhidmatan kerajaan negeri ya. Kemudian seterusnya adalah Johor Bahru, antara bandar ibu negeri Johor. Kemudian Kuching Sarawak, ia berfungsi sebagai pusat perkhidmatan kewangan seperti perbankan. Okey, macam Kuching sangat dominan kerana Sarawak tu besar, so penduduk terpaksa naik sampan, naik bot, melalui sungai untuk sampai ke kawasan, untuk sampai ke Kuching untuk mendapatkan perkhidmatan. Seterusnya adalah New York, Amerika Syarikat, London dan juga Inggeris sebagai pusat kewangan antarabangsa, iaitu melibatkan kerjasama serantau, melibatkan pelaburan, melibatkan percukaian di antara negara lain dan negara kita. Maksudnya sebagai pusat kewangan antarabangsa. Okey, seterusnya adalah dari segi ekonomi. Keindahan alam semula jadi juga menarik perhatian orang dari segi ekopelancongan. Okey, contohnya Pulau Langkawi.
Pulau Langkawi ni yang kita tahu bahawa pulau yang bebas cukai. Kemudian orang pergi sana adalah untuk melancong. Betul. Jadi hotel-hotel akan dibina, jalan raya, infrastruktur akan dibina supaya nak memastikan bahawa perkhidmatan pelancongan tu lengkap untuk pelancong. Okey. Ini yang saya cakap tadi iaitu berkaitan infrastruktur dan proses pembandaran. Okey, antaranya adalah pantai di Port Dickson Negeri Sembilan. Mungkin orang Kuala Lumpur paling dekat akan pergi ke Port Dickson. Ya. Okey, macam saya di Pulau Pinang, saya akan pergi ke Langkawi. Okey, dan juga di Pulau Pinang lah. Di Batu Feringgi je. Ya, Batu Feringgi. Okey, kemudian kawasan salji seperti di Zurich, Switzerland. Kemudian air terjun Victoria Falls di Afrika Selatan. Pernah tengok ke Victoria Falls ni? Tengok di TV, cikgu. Okey, tengok di TV. Contoh macam satu Victoria Falls ni, dia ada satu sungai, kemudian akhir sekali tiba-tiba air itu terjun. Ya. Okey, kawasan Afrika yang mendata tu tiba-tiba ada air terjun yang terjun. Biasanya dalam filem lah kan. Ya. Okey, seterusnya dari segi aspek sosial. Sosial ni apa murid-murid? Jangan tidur Ada adik-adik nak jawab. Apa tu sosial? Silakan. Ya, Anati. Berkaitan dengan masyarakat. Ya, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan orang. Okey, keperluan manusia, keperluan Rina, keperluan saya, keperluan murid-murid. Okey? Ya. Iaitu dari segi kemudahan infrastruktur. Okey, seterusnya adalah kemudahan sistem pengangkutan. Dan akhir sekali adalah kemudahan pendidikan. Ini 3 perkara penting untuk pastikan masyarakat atau rakyat Malaysia dapat menikmati kehidupan yang baik, cepat dan pantas lah. Ya. Okey, kita masuk satu persatu, iaitu berkaitan dengan kemudahan infrastruktur. Okey, infrastrukturnya apa pula? Banyak terma-terma yang perlu kita belajar hari ini. Ya. Infrastruktur ni apa pula? Siapa yang belum belajar? Okey, Cu, silakan. Infrastruktur. Jalan raya, jalan kereta api. Jalan raya, jalan kereta api, betul. Okey, selain itu adalah bekalan air, elektrik, okey, telekomunikasi, okey, pengangkutan yang Cu cakap tadi pendidikan, kesihatan. Okey, antara contoh bandar lah Kota Baru, Kota Baru Kelantan, Arau Perlis, Sandakan Sabah, Sibu Sarawak dan juga di Tauraga New Zealand. Tauraga ni antara kawasan pelancongan juga di New Zealand. Di kawasan tebing tinggi dan di bawah tu adalah adanya laut lah. Okay, dia sangat cantik, dia terkenal dari segi pelancongan lah. So perlu ada kemudahan infrastruktur ni untuk menyokong kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Okay, ini adalah kemudahan asas lah. Air, elektrik ni penting lah. Tapi yang paling penting adalah telekomunikasi. Okay, sekarang kita ICT lah kita katakan. Okay, sangat penting. Tak ada handphone, tak boleh hidup ke? Macam mana, Rina? Boleh ke? Dia dah jadi satu keperluan, cikgu. Ya, keperluan. Okey. Setiap orang mesti ada. Ya. Okey, baik. Seterusnya adalah segi kemudahan sistem pengangkutan. Okey, iaitu jalan raya seperti yang Cu bagi tahu kita tadi. Kemudian perkhidmatan kereta api. Membolehkan pertempatan itu yang terletak jauh daripada bandar menjadi mempercepatkan lagi dari segi perjalanan ke bandar. Okey, seterusnya adalah segi contoh yang ada. Contohnya air keruh. Okey, air keruh ni apa kemudahan sistem pengangkutan yang berkaitan dengan air keruh? Ada tak murid-murid mungkin pernah terdengar ke, terbaca ke di mana-mana sumber air keruh? Ada sesiapa nak jawab? Ayo, Cu lagi. Silakan Cu. Lebuh raya. Lebuh raya apa? Lebuh raya? Air? Lebuh raya air keruh. Cu, Lebuh raya air keruh ni, dia menghubungkan Bandar Melaka dengan Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kalau Rina nak pergi ke Bandar Raya Melaka, nak pergi tengok Air Famosa, so kita boleh lalu Lebuh Raya air keruh. Cepat dan pantas lah. Seterusnya adalah Gemas Negeri Sembilan. Mungkin ada murid-murid yang bukan tinggal di Gemas, tak tahulah. Tinggal di Pulau Pinang mungkin tak tahu. So Gemas ni merupakan kawasan pertempungan ataupun persilangan antara laluan kereta api dari timur, daripada pantai timur, daripada selatan, daripada barat dan juga daripada utara. Okey, ini adalah persimpangan. Okey, laluan kereta api atau landasan kereta api. Dan seterusnya adalah
Tokyo, Nagoya, Kyoto dan Osaka. Itu berkembang dari segi kereta api Shinkansen lah, antara kereta api yang terlaju lah, iaitu menghubungkan antara bandaraya metropolitan Tokyo, Nagoya, Kyoto dan juga Osaka. Okey. Seterusnya, iaitu dari segi kemudahan pendidikan. Okey, seperti yang kita tahulah, pusat pengajian tinggi sangat penting untuk kita pastikan rakyat Malaysia mempunyai taraf pendidikan yang tinggi sebagai profesional untuk menyumbang kepada negara. Okey, antaranya adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Tanjung Malim berkembang disebabkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Okey, seterusnya adalah Universiti Teknologi Petronas Malaysia di Sri Iskandar juga berkembang disebabkan bandar tersebut berkembang disebabkan oleh universiti. Begitu juga Universiti Oxford di England dan juga Universiti Al-Azhar Mesir, antara universiti yang tertua di dunia. Okey, seterusnya adalah segi faktor governance. Okey, faktor kerajaan. Okey, apa dasar kerajaan yang nak membantu, nak menyokong pembandaran? Pertama adalah zon penerbangan bebas, bandar satelit dan juga akhir sekali adalah teknologi maklumat. Okey, maksudnya bandar ini terbentuk disebabkan oleh faktor governance ini. Faktor dasar kerajaan itu tadi. Okey, yang pertama, kita masuk zon perdagangan bebas. Okey, ataupun Free Trade Zone, FTZ. Okey, Free Trade Zone. Okey, zon perdagangan bebas. Okey, mungkin saya ingat orang Pulau Pinang tahu kot. Sebab dia ada di Pulau Pinang. Ada tak? Ada tak jawapan? Daripada murid-murid di Pulau Pinang. Yang Kai, silakan Yang Kai. Bayan lepas. Bayan lepas. Okey. Betul. Okey, orang Pulau Pinang boleh pergi bekerja di kilang-kilang elektronik di Bayan lepas. Mungkin juga penduduk di sekitar Pulau Pinang di utara Perak, di selatan Kedah juga boleh pergi bekerja di Perai. Okey, kita lihat apa yang berkaitan dengan zon perdagangan bebas ni, iaitu kerajaan telah menggalakkan perindustrian di beberapa bandar. So kerajaan telah mewujudkan sebuah kawasan FTZ ataupun bandar zon perdagangan bebas ni. Maksudnya kita beri tapak tanah dan kita galakkan pelabur asing membina kilang tanpa perlu membayar cukai sebagai insentif. Namun demikian dapat memberi benefit atau beri kebaikan kepada penduduk sekitar. So apa dia punya kebaikan zon perdagangan bebas ni? Ada tak? Dia nak jawab. Fatia ke? Cu lagi. Okey, silakan Cu. Silakan Cu. Silakan. Peluang pekerjaan. Ya, peluang pekerjaan. Okey, seperti yang saya cakap tadi ya. Ya. Okey, antaranya Bayan Lepas Pulau Pinang, Sungai Way Selangor, Pasir Gudang Johor dan zon perdagangan bebas Manaus di Brazil. Okey, seterusnya adalah bandar satelit. Okey, antara contohnya adalah Petaling Jaya lah yang kita merupakan berkembang disebabkan oleh bandar induk iaitu Kuala Lumpur, iaitu bergantung kepada industri tempatan, tetapi ekonomi dan struktur jaringan perhubungan dan pengangkutan pentadbiran sesebuah bandaraya itu adalah disebabkan oleh faktor Kuala Lumpur itu sendiri. Kepesatan Kuala Lumpur nak mengatasi masalah kesesakan jalan raya, nak mengatasi masalah tempat tinggal, rumah tak cukup di Kuala Lumpur. So Petaling Jaya mewujudkan rumah, mewujudkan jaringan jalan raya yang lebih baik berbanding Kuala Lumpur. Sebab itulah Petaling Jaya itu berkembang pesat hari ini ya. Okey, seterusnya adalah dari segi teknologi maklumat, iaitu berkaitan dengan Pusat Urus Niaga Teknologi Tinggi. Sebab tu bandar silikon di Malaysia adalah Cyberjaya. Antara contoh bandar disebabkan oleh faktor ICT, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, di sini adanya hub pendidikan berasaskan kepada multimedia, berasaskan kepada komputer, berasaskan kepada teknologi maklumat. Okey, antaranya adalah di negara luar adalah di Silicon Valley, San Francisco, Amerika Syarikat, Rina. Okay, sebelah sini kita akan masuk kesan urbanisasi. Wow, kita dah dapat mendalami tentang faktor-faktornya dan kita nak berehat sekejap ya cikgu bersama dengan murid-murid. Jangan ke mana-mana, selepas ini nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan kesan urbanisasi dalam Teras Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama kami untuk pembelajaran dalam mata pelajaran geografi dengan topik hari ini urbanisasi. Kita dah belajar apakah konsep urbanisasi, faktor-faktornya dan sekarang di segmen ini kita nak memberi fokus terhadap kesan. Betul cikgu? Ya, betul Rina. Silakan. Tadi kita belajar tentang proses pembandaran. Kita nak tengok apa pula kesan. Kita dah bina bangunan-bangunan tinggi, jalan raya, jalan kereta api. Apa kesannya? Okey, baik. 4 kesan positif. Ada positif dan ada negatif, Rina. Ya. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan perubahan lanskap, perubahan bentuk ataupun ciri-ciri suatu kawasan. Dulu hutan, sekarang jadi bandar, bandar batu, bangunan batu. Okey. Seterusnya adalah segi peluang pekerjaan. Yang ketiga adalah perkembangan infrastruktur. Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan taraf hidup masyarakat meningkat. Baik, yang pertama sekali adalah dari segi perubahan lanskap, iaitu seperti yang saya bagi tahu tadi adalah dari segi perubahan struktur bangunan, jaringan pengangkutan dan juga perubahan guna tanah bandar. Macam tadi saya bagi tahu tadi, saya orang kampung di sana kan. So saya nak pastikan bahawa kampung saya tetap kekal. Maksudnya kampung saya tetap kekal lah, tidak berubah lanskap. Tapi kawasan sekitar saya telah berubah lanskap. Okey? Kemudian mengubah lanskap bandar dengan terbinanya bangunan tinggi. Antaranya adalah iaitu Kuala Lumpur, New York, Amerika Syarikat dan Tokyo, Jepun. Okey, seterusnya adalah dari segi peluang pekerjaan, iaitu beralih daripada kegiatan ekonomi daripada sektor primer kepada sektor sekunder dan tertiar. Apa benda pula ya? Primer, sekunder, tertiar. Ingat tak cikgu-cikgu kamu bagi tahu kamu primer, sekunder, tertiar ni? Okey. Saya nak tanya sekunder ni apa murid-murid di rumah? Fatin kot. Fatin tak cakap lagi suara dia. Tak dengar suara lagi Fatin. Silakan Fatin. Boleh Fatin. Sekunder. Proses bahan mentah. Ya, proses bahan mentah. Kalau primer? Primer berasaskan kepada? Bahan semula jadi. Ya, bahan semula jadi. Berasaskan daripada sumber. Okey? Ya. Maksudnya sektor daripada telah berubah daripada primer kepada sekunder bermaksud lebih banyak kilang-kilang didirikan. Okey, bila kilang-kilang didirikan, contohnya kita tangkap ikan tu diproses. Mungkin dah nak hasilkan ikan sardin tin ke, so memerlukan pekerja, memerlukan kilang perlu dibina. Itu yang saya maklumkan tadi, saya bagi tahu dia berkaitan dengan peluang pekerjaan. So penduduk kita perlukan orang untuk bekerja di kilang-kilang. Antaranya adalah industri memproses makanan, dari segi elektronik dan juga automotif. Okey? Itu keadaan menjadikan tarikan daripada luar bandar ke bandar. Yang ini tarikan daripada bandar ke luar bandar. Antara contohnya adalah Kampung Batak Rabit di Perak ke Bangi Selangor. Kemudian berlaku juga migrasi antarabangsa daripada Nepal ke Malaysia. Sebab tu kita nampak banyak orang-orang Nepal berada di Malaysia. Sebab untuk mengisi peluang pekerjaan yang tidak diisi oleh rakyat Malaysia. Okey, seterusnya dari segi perkembangan infrastruktur, iaitu berkaitan dengan kita nak menyediakan satu keselesaan, keperluan dari segi faktor pendidikan. Kemudian dari segi kesihatan, kita nak bagi kesihatan yang baik, kita perlu bina hospital, klinik. Di kawasan kampung-kampung, di kawasan daerah-daerah yang kecil, pedalaman perlu ada klinik ataupun hospital. Kemudian seterusnya dari segi bekalan air dan elektrik. Kemudian dari segi pengangkutan, contohnya sekarang ni bandar-bandar telah dihubungkan dengan kereta api. Kereta api daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang sampai ke Padang Besar di Perlis. Kemudian dari segi telekomunikasi, ini sangat penting yang saya bincangkan sebentar tadi.
Kemudian antaranya adalah contohnya di Kuala Lumpur, Kuching, 5 di Peru, kemudian Busan di Korea Selatan. Antara contoh yang saya boleh kita bincanglah tentang Busan, Korea Selatan. Okey, disebabkan perkembangan bandar ni kerana disebabkan oleh penganjuran acara-acara antarabangsa, convention antarabangsa. Contohnya pertandingan bola sepak FIFA. Itu menyebabkan Busan ni antara bandaraya yang tersibuk di dunia. Okey, seterusnya dari segi taraf hidup meningkat. Okey, masih mengulang faktor yang sama, iaitu kita dapat meningkatkan pendapatan kepada pendapatan yang lebih lumayan. Okey, pendapatan yang tinggi. Semua orang nak pendapatan yang tinggi disebabkan oleh kos sara hidup yang meningkat, kos barang-barangan meningkat. So perlu satu pekerjaan yang boleh memberikan pendapatan yang tinggi. Secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, antaranya adalah di Selayang, Shah Alam di Selangor, Karachi, Pakistan. Karachi ni Rina, sebenarnya Karachi ni antara bandar yang terbesar di Pakistan. Okey. Bermaksud bilangan penduduk sangat ramai. Karachi juga merupakan antara bandaraya yang terbesar di dunia juga. Okey. Kemudian Shenzhen, China. Ini merupakan lembah silikon di China. Okey. Antara kegiatan yang dijalankan dari segi industri telefon bimbit lah. Telefon bimbit yang terkenal seperti model H dan sebagainya lah. Okey, jadi banyak juga produk-produk daripada China yang masuk ke dalam negara kita dan kita guna hari ini. Okey. Sebab itu yang saya terangkan sebentar tadi adalah Shenzhen yang merupakan bandar silikon di China. Okey. 7 kesan negatif urbanisasi. Yang pertama adalah banjir kilat. Okey. Apa beza banjir kilat dengan banjir lumpur, murid-murid? Siapa nak jawab? Apa beza banjir kilat, banjir lumpur? Beza banjir Apa kilat, beza? banjir lumpur. Ada nak jawab? Okey, Cu, silakan. Silakan, Cu. Banjir kilat ialah banjir yang berlaku dalam tempoh masa yang singkat. Okey, berapa jam tu agak-agak, Cu? Kira-kira 2 jam. Ya, 2 jam. Contohnya hujan dalam tempoh 2 jam atau 3 jam. Ya. Kemudian air naik, tiba-tiba naik. Okey? Ini maksudnya kilat. Kilat pun kalau berlaku laju kan? Kilat sekali ya. Okey? Okey, itu maksudnya banjir kilat. Banjir lumpur ni apa pula? Apa pula banjir lumpur ni? Cu boleh jawab ke, Cu? Banjir lumpur. Tersenyum Cu di situ ya. Ada yang kawan-kawan yang lain, murid-murid yang lain nak membantu? Ada murid-murid yang lain nak membantu? Banjir lumpur. Lumpur. Mestilah ada lumpur. Anati. Silakan Anati. Air turun bersama dengan lumpur. Di mana tu Anati? Selalunya dekat kawasan pedalaman. Ya, kawasan pedalaman, kawasan Bukit Buka. Mungkin disebabkan oleh aktiviti pelombongan, aktiviti pembalakan menyebabkan banyak lumpur-lumpur. Bila hujan turun dengan banyak, hujan turun tersebut akan membawa bersama, akan menghakis tanah-tanah menyebabkan berlakunya banjir lumpur. Sungai akan menjadi cetek. Okey? Ya. Tapi di bandar tak. Okey, di bandar adalah banjir kilat. Okey, seterusnya adalah kesesakan lalu lintas. Okey, kemudian pencemaran, pulau haba, masalah setinggan dan akhir sekali adalah hujan asid. Masalah dan akhir sekali adalah masalah sosial. Okey, kita akan masuk satu persatu. Okey, cikgu, sebelum kita nak sentuh tentang kesan negatif ini, boleh tak kita berehat sekejap? Boleh. Kita minum dulu, Rina. Boleh. Okey, murid-murid yang secara atas talian pun boleh berehat sekejap. Selepas ini, kita lihat apa pula kesan negatifnya. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM.
Baiklah murid-murid, kita dah sampai ke segmen yang terakhir di mana dalam segmen ini cikgu akan memberi fokus terhadap langkah-langkah mengurangkan masalah urbanisasi. Seterusnya cikgu, silakan. Ya, terima kasih Rina. Okey, kita masuk berkaitan dengan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran. Ya. Okey, yang pertama sekali adalah kita bina rumah kos rendah ataupun rumah pangsa. Nak menggantikan masalah setinggan tadi, kita berikan penduduk yang tinggal di setinggan, kita berikan rumah tinggal di rumah pangsa. Seterusnya adalah bandar satelit. Yang ketiga adalah kawasan hijau. Kita wujudkan banyak kawasan hijau, tanam pokok lebih banyak di kawasan bandar untuk mengatasi masalah pencemaran udara. Okey, seterusnya adalah amalan pengangkutan lestari. Contohnya yang saya bincang berkaitan tadi adalah berkaitan dengan penggunaan kereta api, kereta api elektrik. Maksudnya kereta api tersebut tidak mencemarkan udara lah. Kemudian adalah kempen kesedaran alam sekitar. Kita nak pastikan masyarakat yang tinggal di bandar ini celik ataupun faham dari segi impak kepada alam sekitar. Seterusnya adalah jalan raya bertingkat ataupun lebuh raya untuk mempercepatkan lagi perjalanan penduduk untuk daripada rumah pergi bekerja. Seterusnya adalah mendalamkan dan melebarkan sungai. Okey, nak elakkan masalah banjir kilat yang berlaku di bandar. Okey. Baik, seterusnya adalah berkaitan dengan terowong smart yang ada di Kuala Lumpur. Mungkin Rina pernah masuk dalam terowong smart. Okey. Ini adalah untuk mengatasi masalah banjir. Kita alihkan air banjir itu ke kawasan lain. Okey. Dan seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang. Sangat penting untuk pastikan bahawa setiap pembandaran dapat memastikan tiada kesan yang berlaku ke atas alam sekitar. Okey, baik Rina. Seterusnya saya nak masuk berkaitan dengan ini disebut sebagai bandar pintar ataupun smart city. Okey, kita nak pastikan bahawa ada satu kerangka yang lengkap. Kita nak pastikan bahawa kita menyokong pembangunan. Okey, kita nak menyokong perbandaran. Sebab kita nak galakkan kegiatan ekonomi itu berlaku, nak tingkatkan pendapatan, nak berikan peluang pekerjaan kepada penduduk. Namun demikian, kerangka smart city ataupun bandar pintar ni perlu untuk mengatasi pelbagai kesan tersebut. Okey, kita nak pastikan penduduk tinggal di bandar dapat hidup dengan aman, sejahtera dan bahagia. Contoh yang Rina cakap tadi, kawasan kampung. Kampung ni masih sebelum bandar-bandar dikeliling terbentuk, adanya kampung di sini. Okey, saya nak tanya murid-murid lah, adakah kampung ni perlu kita hapuskan daripada kawasan bandar ni? Ada tak jawapan? Wajar ataupun tidak wajar kita bangunkan kawasan kampung tersebut? Siapa nak jawab? Wajar ataupun tidak wajar? Okey, siapa yang wajar kita angkat tangan? Lambai kat saya. Siapa yang kata wajar boleh angkat tangan sekarang. Yang tak angkat tangan bermaksud tidak wajar lah, betul? Okey, Cu. Wajar ni apa sebabnya? Menambahkan ruang untuk pelbagai jenis perkhidmatan seperti bank. Okey, lagi? Murid yang lain? Fatia. Untuk tidak wajar kerana nak mengekalkan nilai tradisional. Okey, Fatia tak sokong. Fatia tak setuju. Tak setuju. Dia nak kekal. Dia bersama saya. Okey, tak menyokong sebab nak pastikan warisan negara terus terjaga. Sebab ini dari segi faktor dalam bandaraya pintar ni ataupun smart city ni, kita tak perlu untuk kita bangunkan kawasan kampung. Sebab kawasan kampung ni kawasan warisan. Dia menjadikan satu faktor kepada pelancongan. Ada pelancong bukan nak tengok bangunan tinggi. Ada pelancong nak lihat keunikan di sesuatu tempat tersebut. Okey. Ada lagi tak yang tidak menyokong? Ada lagi? Ya, ni Rushi. Silakan Rushi. Ya, Rushi. Identiti warisan dan budaya. Okey, identiti warisan dan budaya. Okey, ada lagi? Ada lagi. Tadi nampak Kai Tan angkat tangan. Silakan Kai. Anati. Silakan. Anati ke? Tadi saya nampak Kai, cikgu. Kai, silakan Kai. Yang Kai. Okey, silakan. Kerana tanah tersebut adalah hak milik penduduk. Ya, tanah tersebut hak milik penduduk. So, orang kampung tak benarkan. Walaupun Rina bernilai tinggi, juta, bilion ringgit. Okey.
setiap 1 kilometer persegi dia jual berbilion ringgit lah. Mungkin kalau saya jual, saya jadi orang kaya barulah. Orang kaya yang terpantas di dunia saya rasa. So, sebab saya ada rumah yang kecil tapi tanah saya ada bernilai tinggi. Faham? Okey. Ada yang setuju tak? Banyak tak setuju ni. Saya nak dengar yang setuju ni. Tadi Chu seorang je setuju. Kita ada silakan Fatin. Silakan. Dapat menambahkan bilangan penduduk rumah untuk penduduk. Okey, dapat menambahkan bilangan penduduk. Okey, disebabkan oleh keperluan perumahan. Dan satu lagi adalah ruang pejabat. Okay. Contohnya adalah menara TRX, yang mempunyai 106 tingkat. Adalah penting untuk kita wujudkan sebab kita nak pastikan bahawa banyak pelabur-pelabur asing datang ke negara kita dan kita sediakan ruang pejabat untuk mereka. Okay. Ini akan menyebabkan peluang pekerjaan bertambah. 106 tingkat mungkin beribu orang boleh bekerja di menara TRX contohlah. Sebab tu menara-menara ni adalah penting kita wujudkan di bandar-bandar. Dan pada masa yang sama kita pastikan warisan kita terus terjaga. Okey, antara lain yang berkaitan dengan bandar pintar ni juga adalah dari segi bagaimana ICT itu dioptimumkan penggunaannya untuk pastikan bahawa penduduk yang tinggal di bandaraya ini dapat mendapat capaian maklumat ataupun sistem data yang lengkap. Contohnya saya sebagai penduduk di sini saya boleh bagi tahu kepada kerajaan melalui ada saluran kepada kerajaan apa yang perlu untuk mengatasi masalah banjir, masalah berkaitan dengan penduduk, tanah runtuh dan sebagainya. Selain itu juga dari segi sistem teknologi, contohnya pemantauan di segi kesesakan lalu lintas, kita dapat tahu di mana kawasan sesak, kawasan tidak sesak. Kemudian di segi parking atau tempat letak kereta yang pintar. So kita tahu di mana lokasi tempat letak kereta yang kosong dan sebagainya. Kemudian kita tahu juga berkaitan dengan dari segi data maklumat tentang bandaraya kita secara terkini dari segi penggunaan elektrik. Berapa banyak penggunaan elektrik di rumah kita. Contohnya Rina mungkin tahu ke tak tahu penggunaan elektrik setiap hari? Setiap hari tak tahu cikgu. Tahu terima bil tiap-tiap bulan. Ya, berapa ratus Rina bayar setiap bulan? Oh, tak banyak. Tak banyak tu berapa? Tak sampai pun RM50. Tak sampai RM50. Maksudnya Rina memang hebat. Okay? Saya seorang yang berjimat cikgu. Ya, maksudnya kurang penggunaan peralatan elektronik. Mungkin peralatan elektronik yang digunakan oleh Rina juga adalah peralatan yang lestari. Yang tidak dari segi penggunaan tenaga tu dari segi lebih green teknologi. Okey, itu saja yang berkaitan dengan bandar pintar tadi. Mungkin Rina nak bertanya soalan kepada murid tu macam mana? Kalau kita nak buat sesi soal jawab bersama murid pun boleh cikgu. Oh boleh saya tanya. Okey, saya nak tanya murid-murid lah, apa amalan lestari yang kita sebagai penduduk tinggal di bandar, contohlah amalan lestari yang kamu pernah lihat ke, pernah amalkan. Boleh tak? Ya, Anati, silakan. Silakan. Menggunakan pengangkutan awam. Ya, menggunakan pengangkutan awam. Ya. Okey, dia tak naik kereta. Maksudnya saya dengan Rina rumah dekat, so saya tumpang kereta Rina boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi saya cakap tak boleh. Rina nak tumpang saya tak boleh. Saya nak naik sorang-sorang. Alamak. Maksudnya amalan saya adalah tidak lestari. Banyak kereta, semua orang pemandu saja yang bawa kereta. Penumpang tak ada. Itu adalah amalan pengangkutan yang tidak lestari. Faham? Okey, ada yang lain? Jawapan yang lain murid-murid? Ada lagi? Ya, Chu, silakan. Menggunakan kenderaan elektrik. Penggunaan kenderaan elektrik. Sekarang ni ada kereta yang telah dibangunkan menggunakan tenaga elektrik. Okay, tapi cuma di Malaysia masih lagi kurang mendapat perhatian lah sebab kita tak ada stesen untuk kita recharge tenaga elektrik. Sebab itu dari segi kos juga tinggi, Rina. Okey, bagus Chu. Mungkin suatu hari nanti Chu nak beli kereta elektrik kot. Wow, kita tunggu ya cikgu. Baik cikgu, sebenarnya kita pun dah sampai kepada hujung perbincangan. Itulah, saya pun rasa tak puas. Banyak sangat dapat ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Sedikit rumusan daripada cikgu berkenaan dengan topik hari ini. Okey, pelajar-pelajar atau murid-murid di rumah harus ingat, kita sokong pemandaran, kita sokong urbanisasi. Namun demikian, kita kena pastikan bahawa pembangunan mestilah mengambil kira faktor kita sebagai manusia
dan mengambil kira juga faktor alam sekitar. Okey, yang paling penting pembandaran ini dapat membantu kita dari segi peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan juga pendapatan kita. Tapi kita pastikan bahawa bukan saja bandar, kita juga perlu mengamalkan amalan lestari dalam kehidupan kita. Itu saja, Rina. Okay. Baik cikgu, terima kasih dan pastinya hari ini murid-murid secara atas talian dan juga yang berada di rumah mendapat ilmu bermanfaat hari ini dengan perkongsian dalam mata pelajaran geografi. Topik kita urbanisasi. Terima kasih saya nak ucapkan sekali lagi kepada Cikgu T.S. Muhammad Zaki Said, Guru Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Juga kepada semua murid-murid secara atas talian ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senma. Terima kasih adik Fatin, adik Chu, adik Anati, adik Yan Kai, adik Rushi dan adik Nur Fatia. Boleh lambai sikit. Terima kasih semua. Selamat maju jaya dalam mata pelajaran masing-masing. Teruskan menonton Didik TV KPM. Pastinya dapat memberikan pelbagai ilmu bermanfaat dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Sehingga itu saja untuk segmen kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye murid-murid. Bye adik-adik. Bye. 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 Terima kasih semua. Untuk menguasai topik urbanisasi, pelajar-pelajar perlu ingat 4 perkataan, iaitu perkataan P, F, K, L. P ialah proses pembentukan bandar daripada sebuah kampung, pekan kecil sebelumnya menjadi bandar. F ialah faktor yang terdiri daripada ekonomi, sosial dan governance yang merangkumi keperluan penduduk. Seterusnya ialah K. K ialah kesan. Kesan terbahagi kepada 2, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan negatif terbahagi kepada 2 juga, iaitu manusia dan juga alam sekitar. Seterusnya huruf L. L ialah langkah mengatasi kesan urbanisasi, iaitu kita nak membina sebuah pembangunan yang mampan seiring dengan matlamat global, iaitu menjadikan pembangunan lestari menjelang tahun 2030. Jadi untuk ingat topik ini, ingat PFKL. Cikgu hari ini tentang urbanisasi. Lebih 50% penduduk dunia sekarang tinggal di bandar dan terus akan meningkat. Ini kerana terdapatnya lebih banyak peluang dan kemudahan di bandar. Apabila penduduk terus meningkat, keperluan penduduk tidak dapat dipenuhi, seperti kurangnya tempat tinggal dan kurangnya kemudahan kesihatan. Didik TV KPM